Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Sementara tunggu rakan-rakan yang lain masuk, saya on dulu dekat Facebook. Share in a group. Sekejap ya, saya share dekat Facebook dulu. Sekejap ya. Lambat pula ni Facebook ni kan. Saya tunggu dia loading. Dah loading ke belum ni? Okay, okay. Okay, so ngam-ngam pukul 9.40. Ya, saya tutup dulu mana yang berkaitan ni. Mana yang tak ada kaitan ni saya tutup dulu. Okay. So, kita start lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah. Terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ni. Hari ni hari Jumaat. Last trading pada minggu ni. So Sabtu Ahad cuti. Isnin depan pula baru kita start. So memandangkan ada ura-ura ada ura-ura yang mengatakan kita nak start PKP balik kan. Lepas tu kes COVID dah cecah 3,000 kan. 3,000 sehari. So itulah kita dah nampak kan kaunter-kaunter healthcare dah mula rebound balik. Okay. So apa pun kita tengok chart lah. Kita tengok chart dulu. Kita tengok adakah betul-betul dia nak rebound ataupun dia hanyalah temporary. Okay, kita tengok. So malam ni saya nak tengok sikit lah sectorial index. Lepas tu kita discuss counter lah especially untuk ahli-ahli group lah. Okay. Untuk rakan-rakan dekat Facebook, kalau yang belum ahli group tu, saya priority dia nombor 2. ahli group priority nombor 1. Okay. So saya share screen dulu. Sebelum tu kalau suara dengar dengan jelas, lepas tu gambar okey, boleh tekan 1. Okay, tekan 1. Okay. Saya punya earphone ni pendek sangat. So rasa macam dia better saya letak kat depan. Okay, sikit. Okay, rakan-rakan dekat Facebook dengar tak? Kalau dengar dengan jelas dan gambar boleh nampak, tekan 1. Okay. So sebelum saya lupa, saya share dulu link yang Facebook Live dekat Telegram. Jemput live di Facebook group malam ini. Saya share dulu. Kok ada yang terlepas kan? Okay. Banyak satu-satu okey lah. Okay, so kita tengok dulu sectorial index. First saya nak tengok sectorial index dahulu. Kita tengok. Saya nak tengok healthcare je. Okay, kita tengok healthcare. Apa yang berlaku kan. Ni healthcare 30 minit. So 30 minit ni dia lebih cepat lah. Okay.
dari segi time frame dia. Saya punya ni, saya ingat sikit. Saya kena betulkan. Okay. Cuba kita tengok weekly. Adakah healthcare dah rebound betul-betul? Kalau tengok pada weekly, dia baru je ada satu hammer dekat sini. Tapi belum strong ni sebenarnya. Kalau saya tengok macam ni, dia belum strong lagi lah. Cuma kalau tengok dekat sini, nampak tak yang garisan hijau tu kan? Garisan hijau tu dah mula ke atas. Okay? Garisan hijau dah mula ke atas garisan merah. And then dia punya FE2 ni dah mula menguncut menaik. Tapi belum confirm lagi lah. Dia, maksudnya ini adalah starting lah untuk dia rebound kan. Saya dah record. Okay. So kalau kita tengok daily dah nak habis. Daily dah break lah sebenarnya. Okay, daily untuk healthcare dia dah break midline. Dah ada green dot ni dekat sini. And then dia punya garisan hijau dah mula cross over ke atas. So kita nampak healthcare ni dah mula rebound lah sebenarnya. Okay, healthcare dah mula rebound. So cuba kita buat dia punya channel. Okay. Channel ni just nak confirmation je sebenarnya. Okay. So dia dah break dia punya midline channel. Midline channel. So kalau kita nak confirm yang betul-betul punya dah macam pen kan. betul. Yang betul-betul punya break, dia kena break midline yang ini. Okay. Yang ni midline channel kan. Yang warna biru tu midline channel untuk downtrend channel. So dia punya midline dia adalah yang garisan merah ni. Once healthcare punya candle break yang garisan merah ni, dot merah ni ke atas dan maintain di atas itu, then kita boleh cakap dia adalah strong breakout dan strong trend lah. Okay, strong trend. Tapi apa yang menariknya kalau saya tutup 3SUTC ni, nampak tak kat sini? Dah mula ada dua arrow up. Okay, candle reversal up. So arrow yang warna putih ni kan, ini dia menunjukkan yang temporary uptrend lah. Okay, so kalau kita tengok dalam zigzag sekalipun, merah kan, putih. Lepas tu merah, lepas tu putih. Merah, putih. Ni putih sikit. Lepas tu merah, ni putih kan. Hopefully kalau dia break dia punya upper channel, then dia akan confirm betul-betul yang dia dah tukar trend. Sekarang ni dia ke arah nak tukar trend. Okay. Hopefully dia akan naik dan break yang inilah. Kalau dia just touch, dia akan rebound balik ke bawah. Okay. Kita tengoklah. Kalau daily ni tak lama lah. Mungkin dia akan ambil masa beberapa hari lah untuk dia panjat-panjat kan. Okay. So, okay. Setakat ni boleh follow. Macam tak ada pula copy comment ni kan. Okay. So, teknologi dah mula drop lah seperti mana yang kita dah discuss sebelum ni. Teknologi dah mula drop. Okay. Nampak dia mula mengucup kan. That's why kita nampak semua teknologi sektor kan dah mula drop. Okay. Plantation cantik. Okay, plantation cantik. So kalau nak tengok plantation ataupun counter plantation, boleh ni lah, tengok lah, tengok plantation punya sektor. Sebab kalau ada apa-apa catalyst yang agak strong, dia akan shoot. Okay, dia akan shoot naik. Okay. Energy masih teruk lah. Energy tak ada apa-apa yang menunjukkan dia akan naik lah buat masa ni. Dia sedang strong menurun ke bawah kan. Sekali tengok pun kita dah tahu kan. Even construction pun sama. Construction dia ada hammer hari tu kan, semalam. Sekarang dia cuba nak jadi hammer tapi merah. Tengoklah macam mana. Sebab dia dah mula oversold kan. Dia dah oversold. So kena tunggulah. Okay, mungkin dia akan habiskan dulu oversold area, then baru dia akan naik. Okay, lepas ni kita tengok counter. Tapi saya ingat saya tak nak lama sangat sebab besok saya ada hal sikit. Properties macam biasalah, masih lagi meneruskan penurunan. Dia dah break dia punya midline ke bawah kan. So sekarang ni dia baru nak masuk red zone.
Once dia dah mula masuk red zone, dia akan habiskan dia punya wave yang berada dalam red zone. Okay. Okay, kita tengok industri produk pun dah menguncup. Nampak kan? Nampak kan daripada hijau ni, dia hijau ni daily kan. Sekarang dia dah menguncup. Okay. Kalau dia dah menguncup tu maksudnya dia dah habislah dia punya bearish punya bullish punya sentiment. Okay. Okay, kita tengok balik. Kalau macam healthcare, dia dah merah lama kan. Sekarang dia nak menguncup, nak menghabiskan yang merah. Okay. Yang apa ni 3SUTC punya indicators. Kalau macam teknologi, dia dah sangat-sangat lama dia punya bullish. Okay, lama sangat dah dia bullish. So sekarang ni dia dah baru nak start bearish. Baru nak start bearish. Dah nak menguncup. Hopefully dia tak jadi red zone lah. Hopefully dia retrace sekejap sahaja sebelum dia panjat lagi. Tapi tak tahulah kan. Anything can happen. Plantation belum tamat lagi lah dia punya green zone. Saya ingat dia akan sambung je sebenarnya. Okay. Plantation. Energy. Energy saya ingat kalau kita tengok pada indikator ni yang 3SUTC ni, dia memang dah habis. Dia punya green zone. Okay. Kalau nampak dari sini ke sini dia dah habis. So sekarang dia akan masuk red zone balik. So kalau nak cari counter-counter yang discount dalam energy sector, cari counter-counter yang fundamentally strong, value dia rendah, dan harga dia dah turun lah. Okay, harga dia dah turun. Okay. Kalau syarikat tu dah under value, and then syarikat strong fundamentally, then okay lah kalau nak swing. Okay, construction macam energy juga, dia dah construction lagi awal lah dia punya red zone dia kan. So red zone ni dia akan lama lah dia akan stretch mungkin dalam, saya ingat sampai sini lah kot kan, mungkin sampai Februari lah. Okay. Properties pun baru start merah, so lama jugalah dia akan drop ni. Okay, sebulan lah. Industri produk ni pun nampak gayanya macam nak jadi merah, cuma kalau dia rebound awal dia akan sambung hijau. Sebab dia dah di hujung-hujung dia punya green zone tu kan. Okay, dah hujung-hujung dah. Finance, okay, kita tengok finance. Finance pun sama, dah dekat hujung-hujung, dah lama dah dia punya green zone ni kan. Okay, transportation. Transportation dah sebatang merbozu. Sebatang merbozu merah tu kan. So strong bearish lah. Okay, dia nak sambung penurunan lah. Consumer orang cakap akan terkesan dengan sentiment Chinese New Year kan. Tapi nampak gayanya macam akan drop ni. Okay, dia akan drop ni kalau macam ni. Telecommunication pun tak strong sangat lah untuk riba. So nampak gayanya memang akan drop jugalah. Overall saya nampak akan drop dululah. Utilities dah drop awal lah. Orang tak bayar bil ke apa. Utility bill. Harap-harap tak adalah PKP sebab apa ni? Yalah kalau pergerakan tu dikawal balik kan, dah lah ramai yang dah kena buang kerja apa semua kan. Disebabkan bisnes tak perform. So kalau PKP lagi balik, tak tahulah berapa ramai lagi yang kena buang kerja kan. Okay, that's why kena ada backup lah. So kita belajar saham ni pun salah satunya nak jadikan backup. Tapi kalau belajar saham buat loss je kan, manjang je loss kan, loss asyik loss, lepas tu kat loss. Duit yang sepatutnya nak buat backup tu pun dah hangus. So sebab tu saya cakap sebaik-baiknya untuk memulakan pelaburan, melaburlah dalam diri sendiri. Maksudnya kita melabur untuk belajar ilmu pelaburan dahulu. Okay. Macam contoh kita nak bawa kereta lah kan. Bukan beli kereta dulu baru bawa kan. Kena ambil lesen kereta dulu baru boleh bawa kereta. Baru boleh beli kereta, macam itulah kan. Lepas tu kalau macam apa ni, cikgu yang ajar driving class, okay, dia cuma ajar cara macam mana kita nak drive. So bila kita dah ada lesen kereta, cikgu tu dah tak ada dah kat sebelah kita bawa kereta hari-hari, tak ada dah. So kita kena drive sendirilah. Nak langgar apa pun kita yang tanggung lah. Macam itulah dalam pelaburan saham, konsep dia macam itulah. Okay. Saya cuma boleh bagi guide, saya boleh ajar ahli-ahli group apa semua.
Tapi selepas tuan-puan dah belajar, dah tahu teknik, dah tahu dia punya asas dan sebagainya, tuan-puan kena memandu sendiri. Okay? Tapi dalam grup kita akan sentiasa discuss lah. Itu je lah kelebihan ahli-ahli grup kan. Kita akan sentiasa discuss dan saya tak akan tinggalkan lah ahli-ahli grup kan. Kalau yang bukan ahli grup tu kadang saya layan tak layan je lah. Macam tu. Sebab priority tu tak ada kat situ. Okay. Okay, so kita tengok counter. First, saya tengok counter Tuan Fax. F-A-X. Fax. Fax ni nama penuh ke? Nama manja. Okay. Nampak gayanya tak berapa strong ni. Dia dah break dia punya downtrend channel. Saya ingat sentimen bearish yang COVID ni lah drag semua sekali kan. Cumanya kalau kita tengok MQ-Tech ni, untuk ahli group yang dah belajar wave, dia berada dalam wave yang keempat. Itu je lah. Okay, dia berada dalam wave yang keempat. So kalau saya buang dia punya uptrend channel, dia dah break dah pun, dia ada satu lagi support. Okay, yang automatic support dia kat sini. Ini je lah last. Okay, kalau ini break, memang drop lah. Okay, memang drop lah. Tu. Inilah harapan terakhir. Kalau break yang ini tak ada harapan dah. Okay, nampak tak? Dia dah dia dah dua kali rebound pada support yang sama. Kalau dia rebound balik, kalau dia touch and rebound balik, that's mean support tu memang betul-betul strong lah. Memang ada orang jagalah kat situ. Tapi kalau dia break juga ke bawah, memang pecah habis lah. Mungkin jatuh bawah lagi lah. Next support dekat sini. Tapi ni saya nampak tak strong. Next lagi dekat bawah ni. Harga 2 sen. Macam tak logik lah. Sebab kalau ikut rukun wave, okay, Elliott wave, 4, kalau tengok dia 2 ni kan dia agak simple, 4 ni dia agak extended. So kita kena tunggulah, okay, kita kena tunggu. Nanti dia akan buat 5, dia akan naik dengan lebih tinggi lagi lah. Mungkin dia akan test balik dia punya ni, cuma perlu holding power lah. Kalau tak ada holding power memang payah sikit. Saya sebenarnya saya ada plan nak buat kelas Elliott Wave. Kita buat Zoom meeting lah. Untuk ahli-ahli group hari tu kan, ahli-ahli group semua dah join kan sebenarnya yang kelas 2 hari Elliott Wave tu kan. Cuma saya nak buka untuk rakan-rakan yang belum ada dalam group lah. Mungkin sebagai asas kepada trading. So maksudnya kalau tuan-puan dah mahir menggunakan wave, Elliott Wave, bagilah chart apa pun, saham ke, forex ke, FCPO ke, US ke, oil ke, crypto ke, semua terpakai. Semua kita boleh pakai. Okay? Dan kita boleh nampak sifat semula jadi pergerakan chart tu, kita boleh nampak dan kita boleh buat projection ke mana sepatutnya dia akan pergi. Okay? Cuma masa saja yang akan menentukan dia nak capai ke dia tak capai. Okay? Nanti saya akan buat announcement lah dalam grup. Mungkin dalam bulan ni lah. Mungkin pertengahan bulan ke ujung bulan ke, sebab kita buat online dia tak ada masalah location kan. Okay. MQ-Tech ni kena bersabar je lah. Yang saya nampak MQ-Tech ni kena bersabar lah. Kalau tuan-puan ada kat dalam, bersabar je lah. Inix saya nampak masih cantik. Dia masih agak strong. So kalau nak hold boleh hold je, tak ada masalah ni. Okay. Candle dia masih strong. So saya nampak mungkin dia akan consolidate sikit lah kat area sini. And then kalau kita tengok dari segi wave pun dia wave 3 lah, wave 4. Okay, wave 4. Betul ke wave 4? Saya tengok. Dia wave 4. Nak menuju ke wave 5. Long term Inix okay. Short term dia naik turun lah. Okay, short term dia choppy lah. Kita panggil choppy kan, dia naik turun. Tapi long term okay. Weekly cantik. Okay, weekly cantik. Kita tengok BC Mall. Dari segi teknikal lah. Saya boleh discuss dari segi teknikal sahaja. Lain-lain tu tuan-puan kena decide lah. Okay, pandulah kereta dengan berhati-hati. Nanti untuk siapa-siapa yang berminat untuk kelas Elliott Wave 2 hari, saya akan buat full day lah dari jam 9 pagi sampai pukul 5 petang. Memang detail. Okay, memang detail.
Saya akan explain detail. Hari kedua kelas Elliott Wave tu saya akan sentuh tentang macam mana cara kita nak gunakan Elliott Wave untuk trade intraday. So ramai yang berminat kan nak belajar intraday kan. So hari kedua tu saya akan tunjukkan macam mana cara nak gunakan wave untuk trade intraday. Okay. So ahli group dah ada kelas tu dia orang dah tahu dah. Okay. BC Mall kalau tengok weekly dia nampak dia punya candle tu adalah distribution. Bukan distribution. Dia adalah accumulation candle. So kalau sekiranya tuan-puan nak swing, okay. Okay, nak swing, okay. Short term dia choppy lah, dia akan naik turun. Okay. Mana dia punya stronger support. Kita tengok dia dah rebound beberapa kali. Sepatutnya sinilah dia punya stronger support. Okay, sekejap saya tutup 3SUTC ni. Saya tanda kat sini. Sini tak, sini. Situlah dia punya strongest support dia. Okay, yang automatic support tu dia dah buat tu kan. Sepatutnya dekat situ. Kalau dia break yang ni, dia ada next kat bawah ni dan kat bawah ni. Okay. Generally kalau dari segi trend dia memang uptrend. Okay, memang uptrend. Cumanya hari tu dia dah ada exit signal kan. That's why dia drop dulu. Okay, dia drop dahulu sampai habis dia punya bearish punya pressure, then dia akan naik balik lah. Okay, dia akan naik balik. Okay. Okay, PR Lexus. Okay, kalau tengok daily PR Lexus ni agak menarik. Kalau macam ni kan, dia baru start je dia punya arrow up signal. Ini adalah tanda-tanda awal yang dia akan tukar trend. Okay. Temporarily dia akan tukar trend. Okay. Cuba kita pasang dia punya channel. Ini jauh sangat, so saya pasang channel yang dekat sikit lah. Kat sini. Tu dia punya channel yang dekat sikit. Nak cakap ngam-ngam pun agak ngam-ngam jugalah ngam-ngam. Agak ngam-ngam jugalah, dia macam almost touch dia punya lower channel dan dia rebound kan. Tapi kalau tengok pada candle sekarang adalah morning star. Okay, morning star. Dan dia touch dia punya midline channel dan dia tak berjaya break dan dia retrace sikit kan. Dari segi candle kita boleh cakap ini adalah reversal candle. Indikator pun menunjukkan dia dah mula bullish. Volume pun dah mula naik. And then dah ada candle reversal up signal. Should be okay lah. Okay, should be okay lah. Dan kita boleh cakap ini adalah reversal lah. Tanda-tanda lah tanda-tanda reversal. So kalau nak confirmkan trend dia betul-betul dah naik, dia kena break yang atas ni. Tapi sekarang tak break lagi. Cuma dia peringkat awal dia akan reverse lah. Okay. Dia ada anak dia ni. Anak dia biasa follow je mak dia. Anak dia lebih murah lah. Okay. Anak dia lebih murah. Dan dia follow je. Kalau mak dia naik, dia naik lah. Dia punya bentuk dia lebih kurang je. Okay. Anak dia lagi okay. Anak dia lagi okay. Sebab anak dia dah break midline. Mak dia belum. So high chances dia akan touch lah. Apa channel dah break kan. Okay. Thrive. Okay, Thrive Properties. Thrive ni sebenarnya hari tu dia properties company. Tapi sekarang dia dah tukar kan. Dia dah jadi teknologi. Thrive selepas share consolidation hari tu, dia belum berjaya bangkit lagi. Dia punya share consolidation berapa? Nisbah dia macam 25-1. Maksudnya 25 unit menjadi 1 unit. Okay, Thrive. So sebab tu dia gap jauh kan. Terus naik jadi berapa sen tu? 40 sen ke berapa? Kalau kat sini. 40 sen lebih. Okay, daripada penny, super penny 0.015 terus jadi 40 sen. Which is kalau tuan-puan tak tahu tentang share consolidation, tuan-puan akan nampak macam dah naik beribu-ribu persen jual. Sebenarnya dia share consolidation je. Kalau jual nanti kita terlebih jual. So kadang kalau kita tak beli balik apa yang kita dah terlebih jual tu, kita akan dikenakan penalty. That's why kena belajar jugalah berkenaan dengan corporate exercise. Okay. Salah satunya adalah share consolidation lah. So okay, untuk Thrive
dia belum ada tanda-tanda yang cantik untuk dia rebound. Dia hari tu dia nampak macam dia nak rebound tau. Dia dah ada dah apa ni, arrow up, tapi tiba-tiba market merah beberapa hari kan. Tiba-tiba teruk dengan politik dan sebagainya, terkenalah dekat apa ni, drive ni sekali. Okay. Dia dah ada entry signal dah pun hari tu yang 4 hourly, tapi patah balik. Okay. So kalau saya tengok drive ni, dia punya strongest support dia dah break. Next support yang dia akan test dekat sini lah, 0.125, jauh lagi ni. Okay. So tak tahulah macam mana dia nak, sampai mana dia nak drop ni kan. Takkan dia nak jadi penny balik kan. Dia dah penat-penat buat share consolidation, jadi penny balik kan. Penat-penat je kan buat corporate exercise, macam sesi je. Okay. Generally dia downtrend lah. Generally dia downtrend lah. Kalau tengok weekly pun tak kuat lagi ni. Dia ada entry tapi dia tak jalan. Okay. So kita tengok apa? Bintai. Kita tengok bintai. Kalau ada kat dalam, hold je lah. Okay. Tak rugi pun. Sebab dia tak akan expire kan, mother share. Okay, bintai kita tengok daily. Bintai baru mula ada candle reversal up. Ini adalah tanda-tanda yang okey lah. Maksudnya, kita tengok sikit dia punya zone. Kalau ikutkan dia punya zone dia ni, dia tak habis lagi sebenarnya dia punya drop dia ni. Sebab wave dia tak cukup lagi untuk dia drop. Ini mungkin saya ingat temporary je. Temporary apa ni? Apa istilah dia tu, rebound. Okay, dia rebound sementara. Okay, rebound sekejap sebelum dia drop lagi. Tapi tak tahulah. Kadang-kadang sentimen lebih kuat daripada teknikal kan. Dia boleh naik sekejap. Tapi tak tahu. FE2 ni makin menguncup kan. And then green, garisan hijau dah mula crossover garisan merah. Di sini nampak okey. Sini pun dah ada tanda-tanda. Cuma dia masih dalam green zone, red zone. Itu yang saya nampak macam tak berapa strong lagi ni sebenarnya. Weekly pun kalau tuan-puan tengok weekly, masih nak menguncup ni sebenarnya. Dia nak menguncup. Okay? Maksudnya dia dah habis lah dia punya strong bearish, strong bullish punya zone. Sekarang ni dia nak jadi bearish. Okay? Dia ke arah menguncup. Kalau rebound pada daily chart sekalipun, saya ingat dia akan rebound sementara je lah. Tapi kalau nak FIFO, kalau tuan-puan sanggup berani, kena tangkas lah. Tapi itulah, kena decide lah macam mana kan. Data prep dah break dia punya strong support. Okay, break. Tak tahu dia nak naik balik ke nak terus drop. Okay. Cuba kita tengok weekly. Data prep dalam teknologi kan. Teknologi pun, indeks teknologi pun dah drop kan. Baru nak start downtrend crossing. So saya nampak dia akan sideways lama. Saya tak nampak dia akan drop dengan laju lah. Cuma dia akan sideways lama. Tapi sideways dekat support dekat bawah ni lah. Sideways baru dia naik. Tapi lama lah. Okay. Daily pun sama. Saya nampak dia akan test support yang bawah ni. Okay. Dia tak akan drop sampai bawah sangat lah. Dia akan main kat situ je. Tak tahulah apa nak jadi kan. Cumanya nampak masih lagi bearish lah. Okay, boleh follow ke? AEM ni tak bagus lah. AEM ni dah bearish habis dah ni. So dia akan drop lagi ni. Okay, saya nampak dia akan drop lagi ni. Green zone pun tak muncul lagi. So sekarang ni kiraan wave untuk red zone tak habis lagi. Okay. Baru 2, baru 3. So akan drop lagi. Aku Mustafa.
Aku agak menarik. Dah lama dia punya red zone dari sini. So sekarang dah mula rebound dan dia tak break dia punya support ini. So kita boleh cakap support dia agak strong. So saya nampak dia dah nak menguncup. So boleh masuk watchlist lah kalau macam ni. Okay. Sedania tak cantik. Dia nak drop lagi ni. Okay. Red zone dia tak ambil lagi. Weekly pun merah dia ni macam nak mengembang je kan. Nampak ni inverted hammer tu kan. Inverted hammer tu kan ataupun kita panggil apa, shooting star kan. Iris dia dah naik tinggi, dia tak berjaya break. Okay, dia tak berjaya break dia punya resistance weekly. Then dia pantul ke bawah balik lah. Okay. Kalau dia berjaya break, dia akan naik terus. Ini dia drop sementara. So kalau saya nampak ni, ini adalah temporary retracement je sebenarnya sebab dia tak berjaya break. So dia akan drop panjang, dia akan drag dulu buat consolidation sebelum dia naik lagi sekali untuk test dan break. So kena tunggulah. Okay. Ini dia punya automatic resistance dia. Dia tak berjaya break kan. Ni. Dia dah cuba untuk break tapi dah banyak exit signal, that's why dia drop. Okay, untuk daily kita dah nampak awal lah. Okay. Daily dia akan drop lagi. Okay, dia akan drop lagi dan saya nampak dia akan drop jauh dan lama. Dia akan drop jauh dan lama. Okay. So kalau tuan-puan tersangkut dekat puncak dekat exit signal tu, kena bersabarlah. Okay. That's why kena tengok indikator ni. So at least kita tahu kita duduk kat puncak ke kita duduk dekat bawah kan, dekat bottom. So, itulah tujuannya kenapa saya bagi indikator ni untuk ahli-ahli grup pakai, tapi ada juga yang tak pakai kan. Okay, so kita tengok puncak. Puncak ni dah tak berada kat puncak dah lah. Dia dah drop dah kan. Hari tu kat puncak lah kat sini. Dah naik, dia tak berjaya break yang ni, dia drop balik. So dia punya bullish zone dah tamat. Okay, sekarang ni dia buat correction lah ya. Kalau kita tengok weekly mengesahkan lah yang dia dah tamat dah bullish zone sebab dia dah ada exit signal kan. So saya expect dia akan drop, buat correction agak lama sikit sebelum dia naik balik. Kita kena tengok. Tunggu daily candle dia dah betul-betul ada bottom, then okay. Dia nak drop jauh lagi tu. Kalau ada kat dalam tu kena sabar je lah. Dia akan naik balik, so relax je. Yang penting kena bersabar lah. Samaidin wave dia cantik, cuma sekarang ni dia dah ada exit signal kan hari tu, so dia retrace dulu. Okay, dia retrace dulu. And then saya expect dia akan masuk red zone dulu. Okay, buat red zone dulu, dia akan retrace, buat red zone, then dia akan sambung naik balik. So relax-relax je lah. Dia tak akan drop sangat dah. Okay, dia akan drop, cuma dia akan naik balik. Okay, sebab wave dia masih cantik. Okay, wave dia masih cantik. HLT. HLT semalam saya dah komen dalam grup. Ya, semalam saya dah komen dalam grup. HLT cantik. Daily dia, daily chart dia dah habis red zone. Okay, nampak tak? Dia habis ngam-ngam habis red zone ni terus dipanjat tinggi kan. So dia bukan macam macam mana kita nak cakap. Kita dah boleh baca dia punya wave dia ada berapa untuk red zone kan. Kalau saya tengok dekat sini memang dia sepatutnya memang dia dah complete dia punya wave untuk red zone, that's why dia naik. Okay. So dia consolidate dulu sebelum dia naik. Okay. Kita tengok weekly kalau saya nampak ni dia baru habis wave 4 dan akan start wave 5, so jauh lagi lah dia nak pergi. Cuma daily dah ada exit ni kan, kena hati-hati sikit lah tapi sebelum ni exit ada beberapa kali. Ini baru sekali kan. LKS sama. Geng-geng healthcare kan rebound. Dia rebound sekali dengan dia punya sektor lah. Bila counter-counter healthcare rebound, sektor dia rebound lah. Okay. PR Lexus tu sesuai untuk BBC. BBC tu apa? BBC apa?
Apa maksud BBC? LKL okey. Saya tengok apa ni? PLS. PLS bukan dah tengok ke tadi? Ke semalam Semalam ni. Wave dia tak habis lagi. Tapi dia dah mula rebound. Dia dah ada Morningstar kan. So tengoklah, tunggu je lah. Dia break dia punya midline ni, then okey lah. LKL tadi cantik. Macam HLT. Metronic kalau tengok daily dia tak habis lagi wave ke bawah ni. Dia ada 1, 2, 3. Saya ada imagine wave ni, saya tak nak lukis kat sini. Nanti kalau tuan-puan nak belajar melukis tu kena masuk group lah. Okey, tak habis lagi dia punya red zone. So nampak tak DTC tu kan, downtrend crossing tu kan. Nak drop lagi tu. Okey. Kita tengok KTG. KTG pun baru start merah ni. So jauh lagi lah Nampak ni dia nak drop ni. MQTech saya dah komen tadi awal-awal. SDS baru start red zone. So kena hati-hatilah. Kalau macam ni jauh lah. Sama dia dah komen dah. PCCS ni okey. PCCS ni okey. Kalau tengok dia dah lama kan red zone dia kan. So monitor je lah. Monitor je sampailah dia rebound. Okay. Tunggu je habis oversold ni. Tunggu habis oversold. Dia oversold sebelum ni dia lama kan. Dia lama. So tunggu je lah. Habis oversold. Tengok timing. Bila dia nak start rebound. Okay. Cari candle reversal up signal. Kalau dah mula ada candle reversal up signal, then okay. Tapi kalau macam ni nak drop lagi lah ni kan. Ada inverted hammer tu kan. Bagi je peluang untuk dia drop habis-habis, then okay lah. Counter dia memang macam tu. Dia akan naik dan turun kan. Sentiasa akan ada naik dan sentiasa akan ada turun. So cuma kita je kadang tak sabar kan. Kadang yelah most of the time kita beli kat puncak kan. Most of the time beli kat puncak. So nak tunggu dia rebound tu jenuh lah juga kan. That's why kena ada holding power kan. Tapi sebaik-baiknya masa nak beli tu yang paling penting sebenarnya. Kena timing entry tu sebaik mungkin. That's why saya buat indicator ni kan. Untuk decide mana entry mana exit kan. Cumanya kalau dalam major downtrend dia susah lah nak dia kadang dia bagi false signal. Okay. Dalam uptrend then should be okay. Nak lagi detail tengok time frame kecil sikit then dia okay. Sekarang dah mula ada downtrend channel, so dia akan drop dululah. Dia akan drop dulu. Tunggu je lah, tunggu dia habis. Okay. DNEX ni dia adalah counter downtrend. Okay, dia memang counter downtrend dari awal. Kalau kita tengok monthly kan, saya dah tunjuk sebelum ni sebenarnya. Mungkin ada tuan-puan yang masih ingat. Nampak tak dari sini kan, dari awal ni. Ini adalah dia punya highest point yang dia pernah cecah. Tapi tak pernah ada harga yang berjaya break melepasi highest point. Tapi apa yang kalau kita tengok generally kan, DNEX ni dia buat high, dia buat low. Dia buat higher, dia buat lower high, dia buat lower low. Okay. Dekat sini. Okay, dekat situ. And then dia sideways lama. And then dia buat low, dia buat high, dia buat higher low, dia buat higher high. Tapi sini dia buat lower low balik. So kalau macam ni saya nampak dia masih dalam keadaan yang dia undecided. Dia nak jadi uptrend ke, dia nak jadi downtrend. Dia macam tu. So apa yang kita boleh buat conclusion adalah generally DNEX sideways. Generally monthly chart DNEX adalah sideways. Okay. So sekarang dia akan retrace dahulu. Kalau tengok monthly nampak gayanya macam dia akan habiskan dia punya red zone sikit lagi baru dia akan naik. Okey. 1 2 3 4 5 baru dia akan naik. Okey. Jauh lagi lah perjalanan ini. That's why saya suka tengok semua time frame.
Kalau tuan puan hanya bergantung pada satu time frame saja, kita hanya nampak kecil macam tu je. Okay. Weekly nak drop lagi lah. Okay. Baru masuk red zone kan. Sini pun dah menunjukkan dia nak drop dah. Hari tu punya exit signal tak habis pun lagi, maybe tak habis lagi kot kesan dia kan. Vertice ke vertice? Vertice. Agak menarik. Kalau tengok weekly dia kan ni strong bearish. Sekarang ni dah masuk consolidation area. So normally consolidation area dia akan ambil masa yang lama, tapi one day dia akan naik tinggi. Okay. Cuma itulah, kalau nak accumulate sama-sama dengan Jerung, okay. Kalau sabarlah, kalau sanggup menunggu kan. Nampak banyak kali dah ni accumulation ni. Banyak dah dia punya candle kan, accumulation candle tu kan. Dia masih dalam accumulation phase. Okay, accumulation phase ni sebenarnya fasa di mana berlakunya pengumpulan. Accumulation tu pengumpulan lah kan. Naim masih bukan masih ni, baru start je dia punya red zone. So saya ingat dia akan drop lagi ni. Energy sector drop kan, so dia follow je lah. Dia follow dia punya sector dia. Weekly pun baru nak kuncup je. So saya ingat dia akan drop sampai sini kot, 640 TFP. Okay, TFP. TFP tak berjaya naik sampai dia punya automatic resistance tu. Tapi baru ada satu je exit. Hari tu ada entry kan, lepas tu dah ada exit dah pun. So saya ingat tak payah tunggulah second exit. Dia memang akan drop dah lepas ni. Okay? Kalau tengok daily pun dah mula drop dah ni. Dia dah menguncup dah. Okay, dah menguncup balik. Sini pun dah mula nak masuk dalam bearish punya zone dah. Nampak tak ni? FE2 punya indicator ni kan dah nak break ke bawah kan. High chances dia akan drop lah. Ancon Lab pun dah break dia punya midline. So akan sambung je lah kejatuhan dia. Ni dah ada exit signal hari tu. So kesan dia masih tak habis lagi ni. Mestron pun dah ada exit signal hari tu. Ni kesan dia kan tak habis lagi. So dia kena drop, buat oversold area balik. Kena sideway dulu sampai habis oversold area, then baru dia boleh rebound lah. Big bottom catching. Singkat sangat dia punya apa ni, ringkasannya. boleh. Kalau dah masuk oversold area then okey lah. BBC. Dalam video syllabus yang bottom catching tu alamak, saya pun dah lupa dah singkatan-singkatan ni. Okay, VS dah lama sangat dah dia dah green zone dari sini, daripada 5 Jun dia green zone. Naik baru habis. Baru nak start red zone. Aduh. Lama jugalah ni dia akan drop ni. Baru nak start je red zone dia ni. Asia Play kalau tengok daily dia agak menarik. Dari segi wave dia pun dah cukup sebenarnya. Okay, untuk dia punya downtrend punya wave dah cukup. Okay, dalam red zone punya wave ni, saya bukan cakap wave yang besar punya elite wave tu kan. Saya just cakap dia punya wave untuk red zone tu. Okay. Saya tak lukis lah tu apa, imagine. Bagi nampak kan. Okay. So dia dah mula menguncup dia punya red zone dia. Nampak tak dekat punya FE2 ni kan dah mula kuncup tu kan. So sikit je lagi dia naik, then dia akan jadi bullish. Okay, boleh ni lah, masuk watch list lah. Aegison ni counter, saya tak sure counter ni untung ke tak untung. Ni sekarang dah sideway. Tengok jap dia punya chart dia. Generally dia downtrend. Harga paling tinggi dia pernah capai adalah dekat sini
Oh, RM1.50. Oh, mahal juga dulu ni counter ni. Dia dah jadi super penny dah. Kalau kita tengok dekat sini dia memang area accumulation lah. Dia dah bottom dah ni sebenarnya kan. Dah jadi super penny kan. Tapi kalau nak naik pergi RM1 balik tu, tak tahulah, mungkin dia kena buat something lah dengan company dia. Dia kena perbaguskan balik dia punya fundamental lah. Dah ada exit signal monthly. Ya, weekly dah masuk red zone. Daily susah lah nak cakap chart dia macam ni. Kena tengok nanti weekly lah baru nampak. Apa yang saya boleh cakap, dia accumulation area lah. Dia masih sideways je lah. Kalau dia nak drop pun dia akan drop sampai situ lah. 115. Okay, 11.5 sen. DGB okay, weekly okay. Tuan-puan kena ada holding power je sebenarnya DGB ni. Okay, dia dah habis dah dia punya red zone dia, cuma belum masa dia untuk betul-betul panjat lah. Okay, dia masih mengumpul lagi dan saya dah nampak ada beberapa accumulation candle. Kalau tuan-puan tengok betul-betul memang dah nampak dengan jelasnya dia memang ada accumulation candle dekat situ. So bolehlah perhatikan. MMG counter goreng. Counter goreng. Memang ramai kena goreng ni MMG ni kan. Fundamental dia out ni. Memang tak ada fundamental sangat ni. Daily dia tak nampak sangat dia strong. Kena tunggulah. Baru nak masuk telikan satu je baru telikan dia kan. So kena tunggu habis oversold area dan baru dia okay. Tapi generally kalau tuan-puan tengok dia adalah temporary uptrend. Sebab kalau kita tengok dari sini, itu dia punya, saya buat macam tu lah dia punya channel dia lebih kurang macam tu. Tapi dah break sikit ni kan dia akan masuk balik lah. Saya nampak cuma apa ni, dia kena habiskan oversold area dulu. Okay, oversold area mungkin dia akan drop sampai 425 ke macam tu. Dia baru dia akan naik balik. Okay, tengok PA. Baru start bearish zone ni, jauh lagi nak drop ni. Okay, PA. Saya pergi buka apa tu, Sonic. Oh dahsyat Sonic. Kesan daripada exit signal ni tak habis lagi. So sekarang baru start je dia punya apa ni, wave red zone baru start je. Jauh lagi lah nak drop ni. Okay, kalau kita tengok weekly, hari tu dia dah rebound atas dia punya midline kan, dah ada entry signal, lepas tu dia drop balik. Tak jadi lah sebab dia strong bearish kan. So saya expect dia akan touch dekat sini, then baru dia akan rebound balik lah. So dia kena drop sikit lagi lah. Dia akan drop sikit lagi kat sini. Kalau dia break ni dia cantik, tapi tak break, tak berjaya break kan. So itulah teknologi punya sektor drop kan. So semua drop. Cuma di Sonic ni agak okey lah company dia. Tapi dia tak strong, tapi dia agak okey lah. QES nak drop lagi ni. Okay, nak drop lagi. Weekly pun baru je menguncup. Okay, dia baru menguncup je. Baru nak masuk dia punya red zone ni kan. So saya expect dia akan drop lagi ni. Macam ni. Nampak tak baru start ni kan dia punya tulikan tu. Yo, edges counter untung edges okay. Saya kena tengok apa ni, VI apps. Adakah dia gorilla ataupun dia apa ni, gorilla ataupun apa, rhino ataupun elephant ataupun cow. Nantilah kita tengok. Saya tak sentuh lagi dia punya ni. Okay, tengok JAX.
weekly dah ada exit signal. So jauh lagi lah kalau dia baru je ada exit signal tu kan. Daily pun baru masuk red zone. So jauh lagi lah nak drop ni. Ni sekarang ni banyak counter yang jauh lagi nak drop. Dia punya tema pada bulan ini adalah jauh lagi nak drop. Nanti tema pada bulan 2 nanti dia dah mula rebound. Tengoklah nanti kan. Okay, Gets agak menarik. Okey lah, Gets ni agak menarik lah. Dia dah berada di atas daripada midline, dah ada entry signal, dah mula masuk red zone, green zone kan. So saya nampak Gets ni okey lah. Dalam banyak-banyak counter ini yang okey lah. Okay, kita tengok dekat Facebook pula. TFP saya ada komen. PA pun saya ada komen. Okay, UWC ke arah menurun. So tengok lengkung dia ke bawah ni kan. So dia akan drop lagi lah. Okay, dia akan drop lagi. Advanta. Saya tengok cepat-cepat lah Advanta menarik. Okay, Advanta menarik. Nah, dia sama dengan HLT lah. Okay, dia dah habis dia punya red zone. So sepatutnya dia kena naik lah. Okay. TFP saya ada komen. Okay, tengok WCT nak drop jauh lagi ni sebab dia baru habis dia punya green zone dia. Jauh lagi dia nak drop ni. KPS pun sama. Baru masuk red zone, so jauh lagi lah nak drop ni. Okay. EG dah ada exit signal, so kena hati-hati lah. Kalau dah ada exit signal, tu re-entry kan, ni dah exit. So sepatutnya sini dah habis dah satu cycle kat sini. Ni satu cycle, ni satu cycle kan. So sepatutnya dah exit lah. Okay, kalau belum exit kena hati-hati lah. Okay. Sunjen. Saya kena belajar cakap Mandarin lah. Macam mana nak cakap ni? Dia sideways nampak. Weekly dah ada exit signal. So weekly saya nampak dia akan drop. Okay, weekly akan drop. Cuma daily tak. Macam mana nak cakap dia tak nampak menarik. Susah nak cakap lah dia punya ni. Cuma nampak basically banyak ni lah arrow down. Ada re-entry tapi banyak arrow down. Dia dalam bearish punya zone, so re-entry tak jalan. Mana saya nak komen ni. Generally di sideways lah tak nampak ya dia strong sangat nak drop. Dia, saya ingat dia akan sideways je lah. Sideways lama sikit baru dia naik. Okay. SW S-cap dah ada exit signal, so akan drop lah. Notion cantik. Notion semalam pun dah nampak cantik dah sebenarnya. Okay, Notion cantik lah. Antara kata-kata healthcare kan. Okay, Notion, HLT, LKL, Advanta tu yang okay. Salcon. Kalau saya nampak Salcon ni daily chart, ni kita buang dulu semua lukisan. Dia kena habiskan dia punya oversold area sikit sahaja lagi, then dia okay. So kena tunggu. Okay, kena tunggu. Kalau tuan-puan nak jadi hunter, kena banyak menunggulah kan. 20% teknik, 80% waiting. Okay, kita tengok MK Land. MK Land teruk sangat ni, dia nak drop lagi ni, tak cantik lah. Pantage. Okay. Ni baru habis exit signal, so akan drop lagi. Nampak entry, exit, drop. Dia kena habiskan oversold area lah. Jauh lagi lah. Saya ingat dia akan drop lagi lah. Dia akan drop lagi. Okay, drop. Tak tahulah sampai mana. Tapi dia ada strong support kat sini. Kalau tak break strong support ni, okay lah. Maksudnya dia akan rebound. Kalau break, dia akan drop. Mungkin dia akan cari next support dekat sini. Kalau saya tutup 3 SUTC ni kan, nampak kan sini support. Ini automatic tau. Indikator ni dah buatkan support tu untuk kita. So tak perlu nak pening-pening. So ahli-ahli group saya dah bagi percuma dah yang indikator ni. So itulah. Kalau tuan-puan nak pakai, kena ada dalam group lah baru boleh pakai. Okay.
Satu support kat sini, second support kat sini, third support kat sini. So dia ada 3 layer lah support dia kan. Kalau tak break ni dia akan rebound. Kalau break dia akan test yang ini. Kalau tak break ni dia akan rebound. Macam tu je cara kita nak guna support. Okay, OpenSea saya dah komen tadi, Inix pun saya dah komen. Inix saya lupa dah apa yang saya komen tadi. Saya cakap okey kan Inix kan? Okey. Inix okey. K plus okey. K plus antara healthcare punya counter kan okey sangat. K plus semalam dah ada dia punya entry signal. Sebelum ni dah ada kan. Semalam ada lagi entry signal dan dia ni. So lama dah dia punya red zone ni kan. Red zone lama dah red zone then dia habislah red zone itu. Dia habis tu sudden. Okay. Ramai TFP ni. Beberapa orang dah tanya TFP ni kan. TFP saya dah komen tadi. Dia nak drop. Okay, dia nak drop. Dan dia nak drop jauh lagi lah ke bawah. Okay. Sesol. Kita tengok sesol. Bukan minggu lepas tanya sesol juga Sesol 1, 2, 3, 4, 5. Sesol saya nampak dia sideways je. So kalau sideways macam ni dia tak ada strong bearish sentiment, boleh hold, tak ada masalah kalau macam ni. Okay. Tak nampak yang dia akan drop lah. Okay. Dia tak ada tanda-tanda yang dia akan drop lebih jauh. So dia akan maintain sideways je macam tu. Tapi dia tak ada juga nampak yang dia akan naik kan. So Trivens dia ada gap down lagi ni. Apa pasal ni? Biasanya ada major shareholder jual lah dia gap down ni kan. Generally Trivens chart dia tak cantik sangat. Dah ada downtrend crossing dan dah break dah pun dia punya midline. So jauh lagi lah dia nak drop ni. Saya ingat dia akan break ni dia punya ni. 175 ni. Lepas gap down yang pertama dia akan ada 2 lagi gap down. So jauh lagi lah dia nak drop. Saya ingat dia akan cecah sini lah 175. Baru dia rebound. Kalau dia tak break 175 dia rebound. Kalau dia break dia akan drop lagi bawah. Okay, GDEX. GDEX tak habis lagi ni. Dia punya wave penurunan dia ni. Dia akan drop lagi. Okay. Cuma dah ada lah tanda-tanda extreme bottom tu kan. So kena ada lagi 1-2 lagi extreme bottom then baru okay. Okay. Homeris pun tak habis lagi dia punya downtrend channel downtrend wave dia ni tak habis lagi. Okay, dia akan drop lagi. Dia akan drop mungkin saya ingat sampai ni sampai 545 lah. Okay. Elsoft. Dahsyat Elsoft. Ada exit signal ni drop. Dia akan drop lagi ni. Tak habis lagi ni. Kesan daripada exit signal tu jauh lagi lah. Notion saya ada komen tadi. Pelikan. Pelikan baru je mula dia punya red zone. So dia akan drop lagi jauh lah ke bawah. Okay. At least sampai sini lah. Sampai support ni. 275 at least. Okay. Dia akan test support tu. Straight pun memang straight down lah. Straight je dia drop kan. Exit signal tu drop terus kan. Mungkin akan test support 155. Kalau break yang ni dia akan test another support 150. Okay. OVH long term cantik. Long term. Okay, long term cantik. Short term dia memang choppy lah naik turun kan. OVH ni kalau saya tengok dia punya red zone dia ni dah mula nak menguncup. Tapi tak tahulah. Nampak macam nak reverse je kan. Kalau dia tak break ni 435 then dia akan rebound. Kalau dia break dia akan drop lagi. Kita ada lagi 3-4 minit lagi kita stop lah Evergreen dah mula bearish. So jauh lagi lah nak drop ni. Tadi tak ada apa-apa sentiment.
Iris ada komen tadi. Iris saya dah komen tadi. Iris memang dah ada exit signal dah pun. 1, 2, 3, 4, 7, 8 hari lepas, minggu lepas lah kan. 2 minggu lepas. Dah ada exit signal, so dia akan drop lagi. Okay, baru nak masuk red zone. Jauh lagi lah. Jauh lagi nak drop ni. Iris kan buat IC. Dia buat chip IC. Dayang nampak macam sideway, tapi ada bearish engulfing candle. Ini agak strong candle reversal punya signal down. Okay, so saya ingat dia akan test, dia akan drop sampai RM1.08 lah. Okay, Bayoh pun nak drop lagi. Nampak downtrend channel tu kan. Cumanya dia dah masuk dalam oversold area kan. So tunggu je. Once dia dah mula rebound, dia akan rebound laju lah. Okay. Elsoft. Elsoft sudah tengok tadi. Pohwat. Ni. Pohwat okey je. Okey. Walaupun dia dah drop banyak kan. Dia dah drop banyak. So sepatutnya dia dah habis. Dia punya red zone ni kan. Sepatutnya dia dah habis dia punya red zone ni. Sekejap saya tengok weekly tapi tak nampak sangat lah dia punya tu. Tak habis lagi lah. Weekly mengesahkan dia masih lagi tak habis. Maksudnya nak drop lagi jauh. Dia dah break midline. Sini pun baru start je ni nak drop. So jauh lagi ni. Mungkin 1445. Ini sudah komen. HMPT. HPMT. Daily banyak exit signal, so saya expect dia akan drop lah. Dia akan drop dan dia akan sideway. Okay. Jadi apa ni? Jadi bullish, jadi bearish. Jadi bearish. So dia nak drop lagi bawah ni. Dia dah jadi air terjun dah ke bawah. Okay, masing kita tengok masing. Last lah dah 10.40 dah. Masing last lah. Okay, masing saya nampak okay. Dia dah mula rebound. So ada chances dia akan sambung je lah kenaikan. Okay, volume pun okay. Okay, so saya ingat sampai di situ dahulu. Ada banyak lagi beberapa counter lagi saya tak sempat ni kan. Itulah nanti kita sambung dalam grup lah Kita sambung dalam grup online coaching. So kalau sekiranya okay, macam saya cakap tadi, dalam bulan ni saya akan buat kelas Elliott Wave. Okay, so saya akan ajar detail macam mana cara nak baca waves. At least sekali je tuan-puan tengok chart, tuan-puan dah tahu dah dekat mana dia berada dan dia nak naik ke dia nak turun. Macam ni kan, sekali saya tengok dia, okay, wave 4 dia akan naik lagi. Lepas ni jadi wave 5. So akan ambil masa dalam 2 hari, full day. Mungkin Sabtu Ahad lah. Okay, Sabtu Ahad biasanya ramai cuti kan. Unless Kelantan, Johor dengan apa? Terengganu Ahad kerja. Okay, so saya ingat sampai di situ dahulu. Yang saya tak sempat komen tu, saya minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah nantilah kita cari sesi lain. So kalau siapa-siapa yang belum ada dalam grup public ni, saya bagi link, nanti tuan-puan boleh join lah. Tapi dalam grup ni saya tak discuss sangat lah. Grup ni sebenarnya saya dah sediakan video-video. So dekat bahagian pin message ni ada link kepada video-video yang saya dah upload dekat YouTube. So tuan-puan boleh tengok. Okay, tuan-puan boleh tengok. Untuk rakan-rakan ahli grup yang rakan-rakan yang baru nak berkenalan dengan saham apa semua, sesuai lah. Okay. Tapi kalau nak lebih advance, saya jemput sertai grup online coaching. Kita discuss secara detail. Hari-hari ada discussion, insyaAllah lah hari-hari selagi mana saya sempat lah. Okay. Ada discussion dalam grup dan saya dah sediakan semua syllabus lengkap
Untuk tuan-puan belajar dari A sampai nak cakap sampai Z pun saya tak sure lah, tapi dari asas sampailah pro sampai advance dan siap kita ada indicators dan sebagainya. Okey. So kalau sekiranya tuan-puan nak belajar dalam grup, terus ke saya punya laman web www.bursatraders.com. Dalam tu saya akan bagi sekali dengan indicators. Okay, saya akan bagi sekali dengan indicators. Indicators tak perlu subscribe asing lah. Saya bagi terus untuk rakan-rakan yang join group. Okay. So sampai di situ dahulu. Kalau ada salah silap saya minta maaf. Kalau ada counter-counter yang tak sempat kita discuss, insyaAllah kita discuss lain hari. So cuma kalau nak discuss lebih lanjut, memang saya akan buat discussion dalam grup lah. Okay, untuk ahli-ahli grup sahaja. So sampai situ dahulu kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.